Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Pengoperasian integrasi grid kuasa Sarawak Sabah menandakan satu detik bersejarah dalam lanskap kerjasama strategik tenaga di Borneo sekaligus membuka lembaran baru ke arah peralihan tenaga mampan serta pengukuhan integrasi grid serantau. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, projek berkenaan merupakan pelaburan strategik jangka panjang yang bukan sahaja mempertingkat daya tahan tenaga serta menyokong pertumbuhan mampan Sarawak, Sabah dan wilayah Borneo secara keseluruhan. Beliau menegaskan bahawa dalam konteks ini, integrasi grid kuasa Sarawak-Sabah menjadi contoh praktikal bagaimana sumber tenaga boleh diperbarui, dapat menyokong peralihan tenaga secara nyata dan berkesan di samping meningkatkan kebolehpercayaan sistem serta keselamatan tenaga kedua-dua negeri. Electrons can now flow more efficiently across state boundaries, optimizing the use of generation resources and ensuring supply is available where and when it is needed most. This is energy resilience in its most practical sense. Resilience that gives businesses the confidence to invest, industries the assurance to expand, and communities the certainty that the electricity they depend on every day will remain reliable and secure. Beliau berkata demikian ketika Majlis Perasmian Pengoperasian Integrasi Grid Kuasa Sarawak Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Sabtu. Hadir bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Noor serta tetamu kenamaan lain. Untuk rekod, integrasi grid ini membekalkan sehingga 50 megawatt MW elektrik dari Sarawak ke Sabah dengan kapasiti yang berpotensi dipertingkatkan tertakluk kepada kesiapsiagaan sistem serta perancangan jangka panjang. Integrasi tenaga ini direalisasikan melalui talian penghantaran 275 kW lawas menggalung dan merupakan sebahagian daripada pengeluasan grid sepanjang 326 km yang merangkumi pembinaan 881 menara penghantaran serta infrastruktur berkaitan. Dalam perkembangan sama, Premier Sarawak menjelaskan pencapaian bersama Sabah ini dibina berasaskan pengalaman Sarawak dalam kerjasama tenaga merentas sempadan. Kongsi beliau, sejak tahun 2016, Sarawak telah mengekspor tenaga elektrik ke Kalimantan Barat menandakan integrasi tenaga merentas sempadan pertama di Borneo. The experience gained from this interconnection is what laid the foundation for the Sarawak-Sabah interconnection and reinforced the understanding that power interconnections are not merely technical projects but strategic enablers of shared and sustainable growth. Aligning closely with Sarawak Post-COVID-19 Development Strategy 2030, the Sarawak-Sabah Interconnection Project supports inclusive and sustainable economic development while strengthening electricity reliability and supporting economic activity across both states. Pengoperasian talian sambung tara bagi integrasi grid kuasa Sarawak Sabah disifatkan sebagai pencetus utama kepada pembangunan grid kuasa Borneo dan seterusnya menyokong merealisasikan grid kuasa ASEAN. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, walaupun usaha perkongsian tenaga di rantau ini telah dimulakan, namun masih belum wujud satu kerangka kerjasama pelbagai hala yang menyeluruh dalam kalangan 11 negara anggota ASEAN bagi membangunkan sistem grid kuasa serantau yang bersepadu. Menurut beliau, ASEAN perlu mempunyai model sedemikian kerana terdapat banyak pertimbangan perundangan serta kepentingan nasional yang perlu diambil kira. Actually, we have started it, and I had the opportunity of expressing our views during the last Energy Summit in Putrajaya. And our view is
there isn't any framework of collaboration among the 11 member countries at the moment. And I did suggest that they can look at the European Union interconnection of power, where not only confined to European Union, but also the Nordic countries supplying power through undersea cable. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Perasmian Pengoperasian Interkoneksi Grid Kuasa Sarawak Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Sabtu. Hadir sama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor serta tetamu kenamaan lain. Mengulas lanjut, beliau menjelaskan integrasi grid kuasa Sarawak Sabah yang telah beroperasi kini menjadi titik permulaan penting kepada pembentukan grid Borneo selain disokong oleh interkoneksi sedia ada antara Sarawak dan Kalimantan. Beliau turut memaklumkan bahawa Sarawak telah bersetuju untuk membekalkan tenaga elektrik ke Brunei yang akan menjadi teras kepada grid Borneo selain potensi sambungan ke selatan Filipina serta persetujuan membekalkan tenaga elektrik ke Singapura. So in other words, we have started the ball rolling. It's a question of, this one is bilateral, not multilateral. You have to have a multilateral framework among the 11 member countries. At least we start with Borneo Grid. So it is also important for us to map the future of our energy in Borneo. Menyentuh mengenai perancangan tenaga Sarawak, beliau berkata negeri itu berada pada kedudukan yang sangat strategik dengan ketersediaan sumber tenaga yang mencukupi, merangkumi tenaga boleh baharu serta tenaga rendah karbon berasaskan gas. As I said in my speech, we are very fortunate we got the power resource, both renewable as well as low carbon by using gas, CGT, gas turbine. And now we are developing in Miri 500 megawatt, Bintulu 1000 megawatt, meaning by 2030 installed capacity will be 10,000 megawatt. 10 gigawatt, which can be a basis of power for us to share in Borneo. Program Hak Kita diperkenalkan sebagai inisiatif penting bagi meningkatkan kesedaran hak perundangan dalam kalangan pelajar, khususnya berkaitan isu buli, keselamatan cyber dan cabaran dunia digital masa kini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof berkata, program tersebut bukan sahaja menyasarkan pelajar, malah turut melibatkan guru-guru, kepimpinan masyarakat serta ibu bapa bagi memastikan pendekatan menyeluruh dalam membina literasi perundangan. Of course fokus kepada pelajar disebabkan untuk kita memberi kesedaran perih pentingnya mereka menyedari apakah hak-hak mereka dalam sudut perundangan. Maknanya literasi perundangan menjadi salah satu fokus kesedaran untuk memberi bagaimana mereka boleh menyalurkan kalau mereka menjadi viktim terutamanya kepada buli dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perasmian program tersebut anjuran Yayasan Tan Sri Profesor Ahmad Ibrahim di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tunku Abdul Rahman pada Sabtu. Dato' Amar Fadilah menambah, perkembangan pesat teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan dunia cyber telah menjadikan cabaran sosial semakin kompleks, termasuk peningkatan kes jenayah cyber dan buli cyber. Beliau yang juga ahli Parlimen Petrajaya berkata, tekanan akibat ancaman buli cyber ini menyebabkan berlakunya kejadian bunuh diri kerana mangsa tidak mampu bertahan dengan tekanan yang dihadapi. Jadi ini perlu kita memberi kesedaran, mekalkan mereka dengan ilmu dan kemahiran. Kalau berlaku, bagaimana mereka nak menyalurkan aduan, bagaimana mereka nak menghadapi tekanan tersebut dan bagaimana mereka boleh menuntut hak mereka dari segi sudut perundangan. Sarawak kini berada dalam radar kerjasama bersama satu klub gegasi bola sepak dari Spanyol iaitu FC Barcelona. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Kadir Rahman Hamzah berkata, hasrat klub bola sepak berkenaan dinyatakan semasa lawatan kerja beliau ke fasiliti mereka pada tahun lalu. During the trip to Barcelona, we went to see
top management of Barcelona FC met us. I was very, very surprised. They're willing to, and they want collaboration with Sarawak. Probably we'll see. Actually, I have brief premiere on that. They want collaboration. Actually, they wanted to have some kind of memorandum of understanding to be signed maybe by March this year kalau dapat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Kesinambungan Budi Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, di sebuah hotel di sini pada Jumaat. Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak mendedahkan kerjasama berkenaan tidak dihadkan kepada pembangunan sukan bola sepak di negeri ini, malah merangkumi sukan-sukan yang lain. Katanya kerjasama tersebut mencerminkan bagaimana para pemimpin bertaraf global melihat Sarawak yang mempunyai potensi untuk kerjasama yang bermakna sekaligus membangunkan sektor sukan di negeri ini. Inilah yang kadang-kadang memberi kita sedikit kebanggaan. If we have not been able to push ourselves globally now, we will not be given that kind of. So, whether it's in sports, whether it's in youth, or the other ministries, I think we have to put ourselves to a certain height to make sure that we live to that impression, outlook, which how the global leaders look at us now. Peranan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, MySet, amat signifikan dalam membangunkan belia yang berkualiti dan perpaduan kaum menerusi sukan di Sarawak. Menterinya, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, meskipun sektor kementerian ini tidak memberi pulangan yang banyak kepada pembangunan ekonomi negeri, namun peranannya dalam bentuk belia yang akan menjadi pewaris tampuk kepimpinan negeri ini pada masa hadapan tidak dapat dinafikan. Kementerian Belia, Sukan dan juga Pembangunan Usahawan, pulangannya berlainan. This is one ministry, kalau kita atur betul-betul, it will be a very impactful ministry. This is one ministry that looks after the youth. This is one ministry that is always being seen in the eyes of the people. Karena kita tahu pemimpin mereka yang ada sekarang akan diambil oleh belia yang ada sekarang. Jadi sebab itulah kalau kita tidak acuankan, kalau kita tidak aturkan belia kita dengan betul, what you will be getting in future will be the kind of problems that you see today among the youth. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Kesinambungan Budi MySet di sebuah hotel di sini pada Jumaat. Tambah beliau lagi, sektor sukan yang dijaga oleh kementeriannya turut menjadi wadah penyatuan kaum di Sarawak seperti mana yang diselahkan dalam penganjuran beberapa sukan berskala besar di negeri ini beberapa tahun lalu. The whole of Sarawak, whether you are Dayak, whether you are Chinese, whether you are Malay, whether you are Melanau, Bidayuh, Iban, all of us were very, very united just because of sports. That is, well, sports tiada banyak kebaikannya selain daripada sebagai rekreasi untuk meningkatkan lagi our fisik, but it has another role apabila kita terlibat dalam sukan-sukan tertentu. It is above board. Kalau kadang-kadang kita melihat diri kita, saya seorang Melayu, saya seorang Cina, saya seorang Iban dan sebagainya. But when it comes to sport, we will never look at the thing from that angle. We will never, tu Melayu
Cina, Iban, Dayak, we always look at it Sarawak. Majlis pada malam itu turut menyaksikan seramai 36 orang kaki tangan MySet diraikan di mana seramai 24 penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2024, 7 orang pesara dan 5 orang kaki tangan MySet yang berpindah tempat bertugas. Hadir sama Timbalan-Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pengguna Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat dan Datuk Gerald Rentap Jabu, Setiausaha Tetap MySet Zulkarnain Masron, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP Morshidi Fedrick, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Belia Sukan dan Pengguna Usahawan Sarawak Dol Hadi Marzuki, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak merangkap Pemangku Pengarah Majlis Sukan Sarawak Khairul Nizam Morshidi serta tetamu kehormat yang lain. Di sebalik jambatan yang berentasi sungai, jalan raya yang menembusi pedalaman serta bangunan awam yang menjadi nadi perkhidmatan rakyat, berdiri ribuan warga Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak yang berkhidmat tanpa mengira masa, cuaca dan cabaran lokasi. Pengorbanan dan dedikasi inilah yang diraikan pada Majlis JKR Sarawak Grand Excellence Gala 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK yang menghimpunkan hampir 1,000 warga JKR Sarawak dari seluruh negeri. Pengarah JKR Sarawak, Datuk Dr. Cassidy Morris berkata, pencapaian 98.79% pelaksanaan projek serta hampir 99% prestasi pembangunan kewangan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil komitmen dan sokongan padu seluruh warga JKR Sarawak di semua peringkat. Juga menyatakan kebanggaan kita di dalam pencapaian beberapa inisiatif. Contohnya, kita telah berjaya mencapai kemajuan kewangan berapa persen? 99% ya Bapak Dato' Ahmad. Jadi ini yang membanggakan kita. Ini peringkat JKR Sarawak. Beliau berkata, majlis berkenaan bukan sekadar bertujuan meraihkan kejayaan tahun lalu, sebaliknya menjadi platform untuk menyatukan seluruh warga JKR Sarawak serta menetapkan hala tuju baharu jabatan bagi tahun mendatang. Jadi pada malam ini sebenarnya tujuan utama majlis kita gala dinner adalah, I make it simple ya Bapak Dato' Ahmad. The first objective is to get everyone together in this room and then move forward with the new way forward for 2026. Majlis berprestis itu telah dirasmikan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas yang menyifatkan JKR Sarawak sebagai tulang belakang kepada pembangunan infrastruktur negeri. Menurut beliau, peranan JKR Sarawak amat signifikan dalam memastikan pembangunan dapat dinikmati secara inklusif, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. We did not just build structures, but we built vein in the trees of Sarawak future in economy. Beliau turut menegaskan bahawa setiap projek yang dilaksanakan membawa nilai jangka panjang kepada negeri dan generasi akan datang. We did not just build structures, but we built vein in the trees of Sarawak future in economy. Dalam pada itu, Datuk Dr. Cassidy berkata, pihaknya komited untuk memastikan pelaksanaan projek di Sarawak dapat terus dipercepatkan dan dilaksanakan dengan jayanya pada masa hadapan. So we have this objective, and the rest of the objective, of course, is for us to think about achievement and acceleration of the implementation of project. The whole community of JKR Sarawak, yang Bapak Dato' Ahmad, is because we want to give the best commitment in terms of implementing projects in Sarawak. So all projects by JKR Sarawak will be implemented successfully in future, and also JKR Sarawak give assurance to provide the best, to deliver the best for Sarawak. Majlis turut dihadiri Timbalan-Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Irsinia Aidilariwo dan Datuk Majang Renggi, Setiausaha Tetap MIPD Datuk Chiu Chi Yao, Timbalan Setiausaha Tetap Latif Kupon serta warga kerja JKR Sarawak dari seluruh negeri.
Atlet para Sarawak terus mempamerkan prestasi membanggakan apabila menyumbang 7 daripada keseluruhan 17 pingat emas yang diraih kontijen Malaysia pada hari ketiga Sukan Para ASEAN ke-13 di Nakhon Ratchasima, Thailand. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, selain pingat emas, atlet para Sarawak turut menyumbang 6 pingat perak dan 3 pingat gangsa kepada negara. Menurut beliau dalam sidang media di Bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pada Jumaat, pencapaian cemerlang itu dicatatkan menerusi beberapa acara utama termasuk olahraga, para renang, tenpin bowling, pingpong dan powerlifting. Sekarang kita sudah, this is sasaran untuk atlet Sarawak. 15 pingat emas, sekarang kita sudah dapat 7. And then 7 itu daripada jumlah tadi 17 kan. 7 out of 17 itu sudah banyak sumbangan daripada Sarawak. Jadi Sarawak ni boleh tahan lah. Sangat boleh tahan. Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan bahawa seramai 31 atlet para dari Sarawak telah dipilih menyertai kontijen Malaysia daripada keseluruhan 222 atlet, menjadikan penyertaan negeri itu hampir 14% daripada jumlah keseluruhan atlet negara. Mengulas mengenai pengiktirafan dan insentif kepada atlet penyumbang pingat, beliau berkata perkara tersebut akan dipertimbangkan setelah mengambil kira keputusan serta ganjaran yang ditetapkan di peringkat kebangsaan oleh badan berkaitan seperti Majlis Sukan Negara MSN. Atlet Sarawak yang menyumbang pingat emas ialah Kolorin Sijang yang meraih 1 emas dalam acara olahraga, Rusdianto Rusmadi dengan 2 emas serta Muhammad Nur Saiful Zulkafli 1 emas dalam acara para renang. Abang Yahya Abang Azhar 1 emas bagi tenpin bowling, Gloria Gracia Wongze 1 emas dalam acara perseorangan wanita pingpong, manakala Bibiana Ahmad menghadiahkan 1 emas acara powerlifting kategori 67 kg. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Majlis Perasmian Pengoperasian Interkoneksi Grid Kuasa Sarawak Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.